macam mana saya nak buangkan bahagian ini. Dia memang tak nampaknya. Okeylah, tak apa. Kita mulakan, come on. Okay, sila. Cikgu sedia menanti ni. Hai. Buka mic semua. Yes, sekejap. Dah kau? Dah. Aduh. Selamat petang, Cikgu Jun. Selamat petang, Cikgu Jun. Ya, selamat petang. Jauhnya salam datang dari seluruh pelosok Bintulu semua ada wakil rakyat. Terima kasih, sila duduk duduk. Okey. Okey, jadi terima kasih atas ucapan tersebut. Jadi kalau boleh 4 stem 1 jadikan ini sebagai permulaan untuk semua kelas untuk semua subjek. Mana-mana cikgu kelas guru subjek kalau ada waktu masuk sesi PDPR secara online tu, cikgu nasihatkan, cikgu menyuruhlah, bukan nasihat cikgu menyuruh agak berilah salam seperti mana kita bersemuka dalam bilik darjah. Ya. Memang budaya memberi salam ni adalah budaya yang mulia, yang baik di mana-mana lah, di mana-mana tempat. Tak kisah di bandar, luar bandar, di negara maju kan, dan negara membangun kan, memberi salam ni memang satu adab yang sangat dipuji. Okey, jadi teruskan dengan budaya yang baik. Okey. Jadi sekarang cikgu akan mulakan kelas hari ini. Nanti belum cikgu sini sudah masuk. Okey. Dan saya sana kena stop sharing dulu, share the screen. Okey. Okey, jadi cikgu belum sempat ambil kehadiran ini. Sangat teruja dengan salam-salam anda semua sampai cikgu sangat menanti suara-suara yang sedap. Okey, cikgu sambil lalu dulu Aiman, Alexandra. Okey. Apa ni? Okey, dulu Okey, Alia ada. Anik, Clarissa, Dayang, Nurul, Zulaika, Daryl tak ada. Kalau ada sesiapa boleh tolong call Daryl, bagus juga ya. Eric hari ini sampai sudah Eric, bagus Eric. Alexia, okey. Okey, lepas itu Felix cikgu belum nampak juga. Ada. Felix ada. Thank you Felix. Good. Teruskan Felix Okay, Imelda, Justin ada, Legacia ada, Liu ada. Asma belum ada lagi. Okey, tak apa. Matthews belum nampak. Muhammad Ashraf, very good. Okay, Syafu sudah ada. Azwa tadi ada mesej cikgu kata dia habis datang. Jadi nanti cikgu tanya dia. Selain ini apa lagi selain YouTube, sebab dia kata tak habis, jadi YouTube pun tak dapat tengok. Jadi rakaman cikgu pun dia tak dapat tengok. Cikgu tanya dia apa lagi yang boleh dia buka. Dia kata Facebook boleh. Facebook dengan Instagram. Jadi saya kena belajar macam mana lepas ni nak masukkan video saya dalam Facebook ataupun Instagram. Saya tak pernah lagi masukkan benda tu dalam YouTube dengan Instagram. Saya hanya Instagram dengan YouTube, Facebook cikgu hanya tengok saja. Jarang saya post apa-apa kat sana. Okay, so Hazwani ada, good. Asyira ada, dan Iman ada.
Nur Iman tak ada. Oh, okey. Nur Iman tak ada. Lepas tu Nur Iza ada, good. Nurul ada, Nur Ain ada, very good Nur Ain, welcome. Olivia ada, Sia ada. Okay, Sia. Lepas tu Wan ada. Oh, Wan masih ada. Okay. Kalau ada Shemichael, kalau siapa ada boleh call Shemichael, Reina dengan Shemichael, ya, okay. Setakat ini memang Serina, anda semua tak ada berhubung dengan Serina kan? Ada sesiapa dapat hubung dengan dia, menghubungi dia? Sebab nombor telefon yang ada di sekolah kami dah cuba, memang tak dapat dihubungi. Ada sesiapa di kalangan anda dapat? Eric ada, boleh? Kalau ada sesiapa ada cara untuk menghubunginya, buka mic guys, okey. Chat dalam Singlitek. Apa tu Singlitek? Aku tak faham apa tu Singlitek. Single tick cikgu. Single tick. Single tick tu apa? Satu tick. Satu tick. Oh. Maknanya dia tak dapat itu membantu. WhatsApp cikgu, WhatsApp. Itu maksudnya. WhatsApp. Ya, single tick WhatsApp. Maksudnya bila chat dengan dia tick satu aja. Ya. Tick satu maksudnya dia belum tengok lah tu. Sampai tapi tak tengok. Tak. Itu kalau double tick. Memang Kalau tak sampai. single tick dia tak sampai. Oh, kalau single tick tak sampai. Kalau double tick baru sampai. Ya. Kalau biru dia dah baca. Okay. Sekejap saya ni kena gunakan earphone ni. Sebab hari ini isteri cikgu ada mesyuarat juga. Jadi banyak suara sekarang. Anak saya kat luar kelas, isteri saya sebelah saya gunakan link daripada mesyuarat. Okey, tak apa. Jadi kalau ada yang ada acara, boleh tolong cikgu hubungi ataupun beri nombor kat cikgu supaya cikgu boleh hubungi dia. Sebab kita tengok keadaan ini memang PDPR ini akan berterusan ini silat-silat. Bulan 7 ni pun tak habis ni. Dan kalau ada pun kita dengar berita pun yang lebih disuruh balik adalah tingkatan 5 exam classes macam tahun lepas. Form 5 and Form 6 maybe the student will be called first to come back to school. Jadi kita pun tak pasti Jadi apa-apa pun cikgu sangat mengharapkan kehadiran anda dalam semua sesi online ke offline ke mesti hadir sebab tahun 2021 ni sila-sila pembelajaran kita memang alam baru memang gunakan cara baru, semuanya online. Itu sebab cikgu-cikgu semua sebenarnya di kalangan guru kami pun semuanya sedang belajar. Semua cikgu kami hampir setiap minggu akan ada satu online course di mana cikgu mengajar cikgu macam mana guna apps, macam mana gunakan semua app yang ada dekat internet ini. Yang ada dekat internet kita gunakan whiteboard, kita gunakan apa tu, ada satu nama Kaizi, ada yang guna Telegram. Semua itulah kami sedang belajar macam mana nak memperbagaikan lagi cara pengajaran untuk membantu murid. Ada yang mengambil kira tata murid tak cukup, jadi kita guna cara lain, this and that. Macam mana nak buat ujian online pun kami sedang kaji. These are all the things that we also learn. Jadi untuk anak murid, jangan lemah semangat, teruskan usaha anda. Pandemik dia tetap akan habislah, tapi masanya saja kita tak nak ulang semula. We cannot repeat Form 4, we cannot repeat Form 5. Jadi apa-apa pun dalam keadaan sekarang mesti belajar dengan sebaik mungkin. Okay. Jadi minggu lepas sudah cikgu ajar konsep tentang
nombor nisbah. Okey. Nombor nisbah sudah. Okey, lepas tu nombor yang satu lagi adalah nombor set. Ya, nombor set sama ada dia set atau bukan set. Lepas tu nombor pecahan tu adalah nombor nisbah ataupun bukan nombor nisbah. Okey. Jadi dari segi ilmu tu lebih kurang katakan set ini sudah diperkenalkan. Jadi minggu ini kita akan mengkaji lebih dalam lebih mendalam dalam satu topik set. Ya. Jadi apa yang perlu anda kuasai dalam set ini, okey. Dia ada konsep-konsep yang perlu kita kuasai. Okey. Jadi kalau anda sedang buka buku teks, ya. Latihan kita tak sampai 4.4. Okey, jadi hari ini kita akan mempermudahkan ungkapan yang melibatkan set. Jadi minggu lepas sudah diterangkan macam mana nak kenal pasti suatu nombor itu adalah set ataupun bukan. Ya. Jadi kalau dia adalah set, maksudnya dia perlu ada cara untuk berhadapan dengan soalan set. Kalau dia bukan set, maksudnya senang, kalkulator tekan terus dapat jawapan. Okay, jadi ataupun tak payah tekan kalkulator macam punca kuasa 4. Dah sudah biasa tu, punca kuasa 4 dapat apa tu nombor bulat iaitu 2. Itu tak payah tekan kalkulator pun nampak jawapan. Jadi itu adalah nombor bukan set. Nombor set ni apa maksud? Nombor set ini bila kalau kamu tengok kamu tak tahu jawapan, tekan jawapan kalkulator, dia akan keluar satu nombor perpuluhan yang sangat panjang, tidak berakhir, dan nombor perpuluhannya itu nombor perpuluhan itu tidak ada ulangan, tidak berulang-ulang. Dia tak ada pattern. Bila tak ada pattern, jadi jawapan kita dia hanya boleh ditulis dalam pecahan. Betul tak? Dia hanya boleh ditulis dalam bentuk perpuluhan. Ya, dan perpuluhan itu sangat panjang. Sangat panjang. Macam pi 3.142, actually it's 3.141 something at the back there, banyak tu. Jadi itu adalah hasil daripada nombor set. Okay. Then of course kita tak nak semua jawapan itu disuruh kamu tulis dalam bentuk perpuluhan yang panjang. Jadi kalau kita temu dengan nombor set, kita tak nak jawapannya yang panjang-panjang nombor perpuluhan tu tamu. Kalau disuruh kamu tulis nombor perpuluhan, biasanya kita tak akan tulis semua jawapan di hujung tu. Sebab apa? Sebab dia tidak berhenti. Bila dia tak berhenti, digit di belakang tu sangat panjang. Sangat panjang. Bila sangat panjang, macam mana kita nak tuliskan 10 digit, 20 digit di belakang tu? Tak mampu kita nak tulis. Jadi kita akan pendekkannya. Bila kita pendekkannya, dia gunakan konsep apa? Dia gunakan konsep berapa tempat perpuluhan kamu ambil. 3 tempat perpuluhan. 4 tempat perpuluhan. Ya. Jadi itulah cara untuk menyelesaikan kesukaran untuk kita menulis nombor perpuluhan yang panjang. Okay. Jadi manusia ni pandai lah kan, dia ada hadapi masalah ni, dia gunakan satu cara untuk selesaikannya, iaitu belajar tempat perpuluhan. Ambil 4 tempat perpuluhan. Itu cara. Tapi bila kita ambil 3 tempat perpuluhan ke 4 tempat perpuluhan, apa kesan dia tahu? Kesan baiknya jawapan kita pendek. Kesan buruknya kita punya jawapan tidak jitu. Apa maksud jitu? Not accurate. Kenapa tidak accurate? Sebab ada nilai di belakang telah kamu potong tu. Jadi matematik ini kalau boleh jangan dipotong satu digit pun kalau boleh. Kalau nak kira sesuatu dengan tepat. Kalau nak tepat jangan potong. Ya, tapi disebabkan ilmu kita sebelum ini kita belajar tempat perpuluhan. Jadi kita terpaksa potong nilai di belakang. Jadi apa yang hari ini kita nak belajar adalah nombor set ini. Kita tahu jawapannya sangat panjang, tapi kita tak nak hilangkan kecituan.
Bila tak nak hilang kecituan, caranya adalah jangan tukar jadi nombor perpuluhan. Don't change to decimal number. Okay, so kalau tak tukar, maksudnya macam mana? Maksudnya kamu hanya tulis jawapan anda, tinggalkan jawapan kita akhir sekali dalam bentuk cert juga. In the form of cert. Contohnya punca kuasa 3. Punca kuasa 3. Itulah jawapannya. Jangan nak ditukar dengan kalkulator. No. Punca kuasa 3 ni, kalau kamu punca kuasa 3 kalau biarkan macam ini adalah jawapan yang paling jitu. Sebab apa? Sebab kamu tak buang pun satu nilai di belakangnya. Cikgu, nilai di belakang titik perpuluhan tu mana ada nilai sangat? Kamu rasa tak ada nilai kah? Contohnya punca kuasa 3, berapa jawapan dia? Siapa boleh tolong saya tekan ini? 1 point something. Okay, so the answer here, kalau tekan calculator ni, dia sama dengan 1.73205. Okeylah sampai sana. Okey, saya sampai sana lah. Nanti sebenarnya belakang ada banyak lagi kan. Okey. Jadi kalau cikgu kata sebab jawapan panjang sangat, kita ambil ini sajalah. Kita ambil ini aja. Kamu pun kata okeylah, boleh terima. Ini dengan mengambil 3 tempat perpuluhan. Okay. Ataupun biasa singkatan kita panggil TP kan, sebenarnya tak boleh guna singkatan sangat tak boleh gunakan singkatan, mesti tulis penuh tempat perpuluhan. Okay. Ini cara telah kita pendekkan. Tapi sebenarnya bila dipendekkan ini, dia sudah jadi tak jitu. Nilai di belakang ini telah kamu masukkan. Kalau kamu katakan cikgu ini nilai mana ada berapa kan? Okey, tak ada apa-apa. Cuba saya letakkan unit dia sekarang. Saya kata kamu sedang hutang saya punca kuasa 3 RM punca kuasa 3 trilion. Kera trilion. Wow. Trilion itu berapa ringgit? Berapa kosong di belakang trilion? 9. 9 jadi kamu sedang hutang cikgu trilion Jadi bila saya tulis dalam bentuk cert, boleh juga tau. Kamu hutang saya punca kuasa 3 trilion. Sepatutnya boleh diterima. Kita tahu berapa nilai tu. Tapi you cakap dengan orang di pasar sana yang tak belajar matematik sampai banyak-banyak, you panggil dia punca kuasa 3, susah dia tak tahu berapa nilai. Jadi terpaksalah kamu tekan calculator convert to decimal. Bila di convert to decimal, this is 1.7320508 trillion. When you, kalau ini duit yang anda letak dalam bank, lepas tu bank kata, kawan, tak payah kira sangat lah, belakang itu potong boleh tak? Boleh potong tak? Kamu punya simpanan tu hanya tinggal ini saja, 1.732 trillion. Kamu nak ke tak? Kalau kamu nak, cikgu minta sangatlah belakang tu bagi cikgu. Belakang tu bagi cikgu. Jadi kalau kamu tengok ni, ini kalau dari segi unit trillion, ada 1. Okay. I have to put another unit at the back here. Sorry, 0 is 1. 1. Okay. Ini berapa tu? Ini adalah 50,881 ringgit. Sedang telah kamu potongkannya kalau gunakan decimal. Okay, itu sebab kalau nak tulis dalam bentuk perpuluhan dengan membuangkan decimal, tidak jitu. Paling jitu kita biarkannya dalam cert. Okey. Jadi asal usulnya kenapa cert ini jadi penting, sebab dia nak kejituan. Bila kamu nak kekalkan dalam bentuk cert, cert ini dia ada, maksudnya kalau matematik semua dikira dalam nombor cert ini, then you have to know how to do it. Contohnya, apa nak dikira? Tambah tolak darab bahagi. Cert 2 tambah cert 3. Macam mana nak buat?
Kan? Set 2 tambah set 3. Macam mana nak buat? Mana saya tahu kan set 2 tambah set 3. Ikut kalkulator dulu, tekanlah tambah jawapan. Okey? Tapi sekarang tak boleh. Sekarang dia ada cara-caranya untuk kamu belajar, ya. Okey. Jadi semuanya cikgu dah memperkenalkan dia, ya. Jadi apa antara yang perlu kamu pelajari hari ini adalah kita kena pelajari mempermudahkan ungkapan yang melibatkan set. Okey. Jadi kemahiran pertama, macam mana permudahkannya? Set ini boleh dipermudahkan. Cikgu, apa itu permudahkan? Okey, contohnya saya patah balik kepada matematik dulu. 8 bahagi 2. Ini pecahan. 8 bahagi 2. Bolehkah kita biarkan jawapannya 8/2? Ataupun boleh tak 8/2 dipermudahkan? Itu soalan kita. Jadi sebab kamu sudah belajar dulu, 8/2 ini dia boleh dipermudahkan dengan mansuh. Okay, sepa. That's why it become 4/1. At the end you say equal to 4. Jadi kamu sudah ada kemahiran untuk mempermudahkan nombor pecahan, iaitu nombor nisbah. Nombor ini macam kamu tahu buat. Macam mana dengan nombor yang melibatkan punca kuasa, iaitu set. Set ini juga boleh dipermudahkan. Jadi apakah caranya? Dan you have to learn. Okay? Jadi sebelum kita mula nak belajar ni, cikgu nak kamu scankan barcode ini. Ya, you scankan barcode ini. Dia ada satu aktiviti kat dalam tu, cikgu rasa agak menarik juga. Ya. Yang ada handset you scan sekarang, lepas you scan, cikgu nak masuk, cikgu nak scan pula gunakan saya punya ni. Okay, so I kira sampai 3, 3, 2, 1, okay, scan. Ya, sekarang saya pula scan. Where is my scanner? Lupa sudah saya. Ketemu dengan cakap saya hari ini. Oh, sorry, ya betul. Saya kena ambil gambar dulu. Lupa saya. Itu kat sini. Kalau gunakan kamera lain scan cepat kan? Kalau guna apps untuk scankan benda kat dalam cikgu kan perlu masa sikit. Okey, mana dia? So you scan it, kamu scankan dia, scan from the photo album. Okay. Ya, ini yang kita dapat. Okay. Jadi katanya nak permudahkan. Bila nak permudahkan maksudnya nombor nak dari besar jadi lebih kecil. Macam tadi 8 dengan 8/2. Bila dipermudahkan 8 jadi 4. Itu maksudnya dipermudahkan. Kalau persamaan kuadratik dipermudahkan, pekali di depannya akan jadi kecil kalau dia dapat dipermudahkan. Jadi begitu juga dengan nombor set, dia juga boleh diperkecilkan nombornya. Tapi macam mana? Jadi sebelum nak buat, okey, anda cuba dulu tarik-tarik dikatakan seret gelonso yang melibatkan set yang boleh dipermudahkan dan yang tidak boleh dipermudahkan. Ya, apakah antara yang boleh dipermudahkan? Terima kasih, saya tarik. Hang pula saya. Lalu anda semua punya okey? Bagi saya sini pula jangan.
lancarlah dengan cikgu punya iPad ni. Apa hal dia tarik, dia akan lari format. Anda semua okey? Beri respon sikit kat cikgu. Okey, cikgu. Ada kamu nampak apa? Ni. Okey. Saya gunakan satu link lagi. Contohnya kecil pula jadi ya. Saya buat balik ni. Sekarang zoom tengok boleh ke tak? Okey. Tak boleh, ada memang kecil ya. Okey. Contohnya square root sub 1 dia sama dengan 1. Maksudnya ini bukan set, ini adalah nombor punca. Okay. Bila sampai 2 tidak dapat dipermudahkan. Ini adalah set. Nombor set yang tak boleh dipermudahkan dengan macam tu. Okey, lepas tu punca kuasa 3. Punca kuasa 3 juga inilah paling ringkas, dia tak dapat lagi dipermudahkan lagi. So set 2, set 3. This is the smallest. This is the simplest that you can go. Bila dah sampai 4, sampai 4 apa jadi? When C4, square root of 4, you get 2. Dia boleh disimplify. Okay, apa lagi? Teruskan nombor 5 dah dapat, nombor 6 pun terdapat, nombor 7 terdapat. Dan nombor 8. Nombor 8, dia boleh disimplify jadi apa? Dia boleh disimplify jadi 2 set 2. Now you see that sub 8 menjadi sub 2. Sub 8 tu dia dipanggil apa? 8 peringkat 2. Ingat cara baca 8 peringkat 2 boleh dipermudahkan menjadi 2 darab dengan 2 peringkat 2. Ya, dan 2 ini depan dengan belakang jika terdapat nak conteng depan dengan belakang adalah nombor set. Sebab kalau kamu tekan kalkulator, dia dapat satu nombor yang tidak ada ulangan dan no ending. Okey, kita teruskan dengan 9, tengok apa jadi. 9 dia bukan nombor set. Kenapa dia bukan nombor set? Dia boleh diringkaskan, dia boleh dipermudahkan dan dia terus dapat satu nombor bulat. Exact value. Bila dia boleh dapat nombor yang tunggal macam ini ataupun nombor bulat macam ni, maksudnya dia boleh diselesaikan. Boleh selesai, dia bukan nombor set. Ini adalah nombor punca kuasa biasa. It's a nombor nisbah. Ya, nombor nisbah. Punca kuasa 10 boleh tak? Tak boleh. Tak dapat nak pemudahkan. Itulah yang paling kecil. Maksudnya lain kali kalau orang suruh dalam pengiraan kamu jawapannya ada satu bahagian tinggal sub 10, sub 11. Jangan kamu nak tukar lagi. Itu dah yang paling simplest. Ya. Jadi di sini kita scrollkan ya, kita akan nampak. Saya cari satu lagi 12. Okey, 12. 12 boleh diringkaskan. Ya. So square root of 12 ataupun set of 12 ataupun 12 peringkat 2 boleh jadi apa kaedahnya adalah kamu kena fikirkan sifir darab. Nombor 12 tu digunakan sifir darab. Apa darab apa sama dengan 12? Jadi kita pilih 4 dengan 3. Kalau kamu ingat sifir darab 12, tiada berapa sifir? Tiada 3 pasangan sifir tu. 1, 12. 2, 6. 3, 4. Kan ada 3 pasangan. Kenapa dipilihnya 4 dengan 3? Kenapa dia tak pilih 2 dengan 6? Kalau 2 dengan 6, kedua-dua itu tak dapat disimplus, tak dapat dibuat apa-apa. 2, 6. Tak dapat dibuat apa pun. Pasal 2, 6. Kalau pilih 2, 6, baik saya pilih 4, 3. 4 darab 3 di mana? 4. Your screen is okay. 4 itu boleh diringkaskan jadi 2. 3 itu tak boleh. So kalau pilih antara 4, 3 dengan 2, 6, 4, 3 lebih baik faktor ini. Faktor ini lebih baik sebab dia boleh berjaya diringkaskan. Ya, okey. So I think main-main kat sini antara masa nanti you tarik kaji jangan tak kaji. Orang susah ni, I told you, buku kamu orang ini paling baiklah antara seumur hidup cikgu belajar ni. Belajar, ialah belajar dengan mengajar kan.
Buku KSSM ini tahu ni, batch kamu orang ni adalah buku bagi cikgu lengkap dengan macam-macam information kat sana. Kenapa? Sebab dia link dengan internet. Zaman dulu kalau belajar buku sajalah. Apa kat dalam itulah. Kamu nak cari maklumat, cari sendiri dekat internet. Nak type apa? Entah. Perkataan apa mau type, hafal ejaan dulu. Sekarang tak payah nak hafal ejaan. Barcode pun bukan kamu nak hafal barcode. Kamu hanya tekan saja, link saja. Semua maklumat dalam sana terpapar dekat internet. Boleh main game lagi, dia ada animasi lagi, dia akan beri tunjuk. Maksudnya pembelajaran menggunakan semua indera panca, semua psikomotor, semua terlibat. Mata, hidung, tangan, tapi mulut tak rapat lagi kan? Tak pernah lagi dia tekan, keluar rasa manis kan? Tekan, keluar bau tak ada. Itu belum sampai 60, 70 belum lah. Tapi sekurang-kurangnya mata nampak, tangan boleh kacau, boleh buat, dan telinga boleh dengar sebab kadang-kadang ada audio video kan, audio video psychometry kan, dia ada psychomotor. This a lot of way semakin canggih, semakin interaktif buku teks kita sekarang. Okay, jadi kalau kamu terokai buku teks ini banyak maklumat kamu akan dapat. Okay, now. So seret kolonsor ini dah sudah. Okey, jadi bila kamu dah tengok tadi, apa yang dia nak tanya kamu? Lepas kamu tengok banyak-banyak contoh, macam mana kamu nak permudahkan 90? Set 90. Ada macam mana nak buat? Kalau kamu tekan calculator, cuba tekan calculator sekarang, set 90 what you get? You get 9.48. Jadi you get this. Saya hari ini tak buka kamera kedua. Okey, 9.486832. Ini nombor tidak ada pattern, tidak ada ulangan, no ending. So this is nombor yang bukan nisbah. So dia adalah set. Okay. Jadi macam mana permudahkan? Inilah caranya ya. Okey. Daripada inquiry 6 didapati bahawa 3 itu adalah set 3 itu adalah tidak boleh dipermudahkan, tetapi 9 boleh dipermudahkan dengan 3. Jadi selain itu punca kuasa 90 boleh ditulis sebagai ataupun 90 peringkat 2 boleh dituliskan sebagai hasil faktor hasil darab 9 darab 10. Kenapa pilih 9 darab 10? Kenapa tak pilih 2 darab 45? Fikirkan dia, you fikirkannya. Okey, ataupun kenapa tak tukar kepada 3 taraf dengan 30, 90 juga kan? Jadi kenapa dia pilih 9 dengan 10? Sebab di dalam pasangan ini 9 dengan 10 ni salah satu faktornya adalah perfect square, kuasa 2 sempurna. Bila dia melibatkan perfect square, then nanti dia boleh dipermudahkan bila dia diasingkan. Ya. Jadi di sini cikgu kena ingatkan anda balik, kenapa dia boleh diasingkan macam ini pula jadi. Kenapa dia boleh diasingkan menjadi ini? Punca kuasa 9 darab punca kuasa 10. Kenapa? Dia gunakan apa? Dia melibatkan hukum indeks. Okey, hukum indeks yang hari itu belajar. Ya, yang A kuasa N darab A kuasa N menjadi A kuasa apa kan? Jadi satu lagi adalah yang dalam kurungan tu. A, B dalam kurungan kuasa N contoh. Dia boleh ditulis sebagai A kuasa N darab B kuasa N. Ya, inilah hukum-hukum indeks membantu anda dalam set ini. Jadi kamu pun ingat, kamu pun faham bahawa rupa-rupanya set ini ada kaitan dengan indeks kan? Memanglah, sebab itulah dia simpan dalam topik yang sama. Ya, dia dipelajari dalam topik bersama dengan indeks. So, index come first, set is second. Ilmu yang baru set. Asasnya indeks. Indeks faham, set senang faham. Bila indeks set sudah faham, nanti kita akan pelajari bahagian terakhir iaitu logaritma. So, logaritma definitely berkait rapat dengan indeks dengan set. Okay. So, punca kuasa 90 bolehlah diringkaskan jadi
Okey, boleh diringkaskan jadi punca kuasa 9 darab dengan punca kuasa 10 dan punca kuasa 9 boleh jadi 3. So at the end you get 3 times sec 10. Ya, 3 times sec 10. Okey, itulah contoh yang dikatakan boleh dipermudahkan. Okey. Nah, kita tengok contoh 10. Macam mana nak pemudahkannya? Set of 18. Set of 18 apa darab apa 18? 1 times 18, 2 times 9, 3 times 6. So you're going to choose what? Of course, I will choose 2 times 9. I'm not going to choose 6 and 3. Nothing happened after that. If I choose this one, sorry saya terbalik dulu tapi tak okey lah kan? Tulis depan belakang okey Jadi serve 9 we get 3, serve 2 tak boleh dipermudahkan sudah. Tapi overall bila kamu buat macam ni, I see serve 18 become simplest, more smaller value appear in your answer. It become 3 times serve 2. Itu jadi simplify. Okay? Jadi latihan 4.5 akan saja. Cikgu serah kat kamu betul salah tu. Okay, you try it. Boleh Okay. Ataupun nak cuba satu soalan. Cuba soalan inilah. Betul kasih. Kalau suruh kamu tengok keadaannya. Betul kan tidak soalannya ni? Okay. Semua orang buat. Jangan guna calculator please. Jangan tekan calculator. You tekan calculator semua dapat. Semua jawapan sudah keluar muncul depan mata kamu. Tak, otak kamu tak bergerak. Ya, silakan. Set 75 over set 3. At the end no more set. Itu kan ordinary 5 lah. 5. Betul kan tidak? Cikgu bagi anda 1 minit coba. Tunjukkan langkah sikit. Nanti habis tu cikgu bagi quiz Ada quizy lagi hari ni Tak banyaklah 5-6 soalan aja. Betul cikgu. Betul. Okey. Cantik. Ani sudah siap? Ya. Boleh bagi cikgu jawapan anda. Cikgu malah yang tu saja kan? Yang tu saja. Ya, yang itu aja. Yang bulat tu aja. Yang bulat merah aja. Yep. Boleh. Ada lagi sesiapa yang masuk tiba-tiba kan? Hari ini ada 30 orang hadir loh. Very good saya salah. Zero ini. Hari ini. Okay. Ya, sudah hantar Anik. Anik. Ya cikgu, saya send dalam grup cikgu. Send dalam grup betul. Send dalam grup. Dalam chat ini dapat send tak? Dapat no? Chat grup dia tak dapat nak send maklumat no? Gambar-gambar tak no? Kalau dia boleh send lagi baik lagi cepat. Ini dalam grup Dalam grup ke dalam personal? Itulah dia. Itulah dia. Oh, dekat grup. Okey. Tak cuba. Okay, yes. Okay. Secara kasarnya macam betul, tapi ada satu bahagian cikgu kena betulkan ni. Okay, Jadi itu sebab kamu hantar tu bagus juga, cikgu boleh betulkan kesilapan anda sikit. Bumbung tok tak boleh panjang. Ya, kalau kamu panjang sampai belakang, maksudnya
Nombor 3 kat belakang tu, punca kuasa 3 tu, dia lepas punca kuasa 3 tu, bila di punca kuasa 2, dia kena di punca kuasa 2 sekali lagi oleh punca kuasa 25 punya punca tu. Jadi matematik jangan dipanjang-panjang separai. Okey, contohnya lah, contoh mana tu? Cikgu, tak ada bunyi. Halo, halo. Ada bunyi ya. Video, audio. Halo. Baru dengar. Okey, halo. Sekarang okey ya? Okey. Okey. Saya punya webcam ni tak betul. Okey, buka dulu. iPad jadi suara keluar dari iPad sekarang. Okey, tak apa. Sampai mana sudah? Kecil sedikit ke sana, saya pun sudah lupa. Oh, dia punya jawapan. Aduh, saya tengok. Nah, ini dia. Okey. Jadi kalau bahagi jangan panjang-panjangkan. Begitu juga dengan punca kuasa. Sampai sana setakat itu saja. Okey, so 75 bahagi dengan punca kuasa 3. Dia pecah jadi tuak 5 darat dengan punca 3. Okey, lepas tu punca 3, kita potong. Tinggallah punca 25. Lepas tu punca 25 jadi 5. Okey, bagus. Thank you. Okay. Lesson here. Okey. Jadi latihan kamu siapkannya. Ini melaksanakan operasi matematik. Bila sudah pandai buat perbudakan, kita sekarang akan belajar macam mana nak permudahkan kalau dia melibatkan operasi tambah tolak tak bahagi. Okey, terutamanya tambah tolak. Tak bahagi, saya rasa kamu sudah pandai sebab itu hukum. Itu hukum. Jadi kalau ada tambah tolak, macam mana pula nak permudahkannya? Ya, contoh soalan macam ni. Punca kuasa 2 darab punca kuasa 3 tambah dengan punca kuasa 6.
di bawah operasi tanpa tolak darab bahagi. Mesti ingat bahawa darab bahagi kena buat dulu sebelum buat tanpa tolak. Melainkan dia buat kurungan. Mengkurungkan tanpa tolak dulu. Dan you kena buat itu dulu. Ya, itu asasnya. Skrin kamu orang bergerak kah? Ya, bergerak. Bergerak. Ada nampak anak panah merah ni? Cikgu menulis. Ada. Ya, ada. Ya, saya punya TV ini yang tak betul. Cikgu punya PC pun sedang connect. Saya tengok PC saya tak bergerak. Sekejap lah cikgu. Saya punya Quizy dia sudah tutup. Okay, nanti saya buka lah. Okay, so bila ada soalan macam ni, then kita nak buat apa? Kita kena buat yang apa ni darab dulu. Okay, darab dulu. Okay. Jadi macam mana darab? Punca kuasa, darab punca kuasa. Punca kuasa, darab punca kuasa. Macam A kuasa 2, darab A kuasa 3. Kita boleh salah. A kuasa 2 darab B kuasa 2. Asas tak sama. Okay, asas tak sama. Ada suara echo kah? Tak ada. Tak ada. Saya sendiri yang tengah echo. Okay. Jadi kalau indeks sama, asas tak sama, kita boleh faktorkan indeks. Ya, faktorkan indeks. Jadi itu yang kamu guna untuk selesaikan yang depan ini. Ya. Jadi lepas tu dia dapat apa? Dia dapat 2 darab 3, 6. Jadi menjadi set 6 tambah set 6. Set 6 ni tak dapat diselesaikan. Dialah paling ringkas. Okay. Jadi bila paling ringkas, set 6 tambah set 6. Jadi berapa? Tak boleh tekan kalkulator tu. Jadi kalau tak boleh tekan kalkulator, set 6 tambah set 6 sama dengan 2 set 6. So, macam mana dapat 2? You tengok ya. Set 6, 1 kali set 6 tambah 1 kali set 6 menjadi 2 kali set 6. Jadi 2 kali ini maksudnya darab. Jadi 2 darab set 6. 2 kali ini darab ini biasanya kita tak tulis. Dia menjadi 2 set 6. Ya. Okey. Soalan 2 pula melibatkan tolak. Ya, darab dengan tolak. Dan sekarang dia kurungankan bahagian tolak dulu. Maksudnya kamu kena selesaikan yang belakang dulu. Tapi macam mana? Selesai, tak dapat selesai. Tak dapat selesai, kita kembangkannya. Okay. Darab masuk, tengok dapat kembang, dapat selesai ke tak? Bila darab masuk, okay, 6 set 7, dapat sudah. Bahkan tu, negatif set 7 darab set 7. Yang depan ini tak dapat selesai bila darab masuk, tapi yang belakang ini boleh diselesaikan. Set 7 darab set 7 menjadi 7. Ya, menjadi 7. Kenapa dia boleh jadi 7? Jadi kalau kamu nak tanya soalan ini, kamu cuba gunakan indeks. Set 7. Set ini adalah indeks tengah. Pandai tukar, sudah masih ingat cara dulu sudah belajar macam mana tukar set kepada indeks? Siapa boleh bagi tahu cikgu?
Sudah belajar kasar teks? Dah. Sudah? Okey, good. Kalau sudah, inilah syarah. Kalau lupa, ingat balik. Cikgu bagi satu contoh, sepunca kuasa 3. Punca kuasa 3 bagi 7. Dia jadi apa? Dia jadi 7 kuasa 1/3. Ya, saya rasa you sudah belajar. Saya masih ingat dulu saya ajar dekat hari Jumaat. Jumaat dekat lobby saya benar ajar ni untuk form 1, form 2. Jadi sudah you belajar. Okey. Jadi 7 kuasa setengah darab 7 kuasa setengah, dia jadi 7 kuasa setengah tambah setengah, jadi 7 kuasa 2/2, iaitu 7 kuasa 1. That's why it becomes 7. Okay. Jadi bila dah tukar macam ni, habislah, tak boleh lagi nak buat apa-apa dah. Tak boleh ringkas sudah. Inilah jawapan yang paling ringkas. Okay. Lepas tu pemudakan untuk soalan yang tolak saja, tidak ada melibatkan taraf bahagi, semua tak ada. Okay. Bila tak ada taraf bahagi, hanya tolak saja, apa buat? Pandai-pandai pecahkan pula. Pecahkannya. Bila pecahkannya, tujuan pecah itu macam mana? Tujuannya, kamu kena hasilkan satu faktor yang sepunya. Depan belakang mempunyai faktor yang sama. Yang depan ini, jangan guna 3 darab 6. Belakang tu 4 darab 2. Kalau you pilih cara ini, then sengsara nanti. Sebab apa? Punca kuasa 3, punca kuasa 6, punca kuasa 4, punca kuasa 2. Tak kaitan langsung. Bila tak ada, nanti sengsara. Tak dapat nak permudahkan sangat. Ya. Jadi bila kamu motif harap tuju mencari satu punca yang sama, common, kita panggil common factor ataupun faktor sepunya, faktor yang kedua bunga, yang sama bunga, itu faktor sepunya. Dan dia boleh berlaku apa? Dia boleh berlaku pemfaktoran. Ya, dia faktor sama, keluarkannya. Tinggallah 3 tolak 2. Ya. Soal buku ini dia gunakan pemfaktoran. Kalau kamu tak mau gunakan cara pemfaktoran, kamu boleh gunakan cara yang atas ini juga. Yang atas ni dia bukan guna pemfaktoran, dia gunakan cara macam kira anak kucing. Dia kira anak kucing. Ni 1 kucing tambah 1 kucing. Jadi berapa kucing? 2 kucing. Square root 6 namanya kucing. Ini saya gelar sebagai kucing. Kalau sekarang saya tukar jadi punca kuasa 2. Ini jadi arnab. Benda yang punya itu arnab. No? Bila dah simplify, 3 arnab, tolak 2 arnab. Tinggal berapa arnab? Tinggal 1 arnab. Kalau saya gunakan cara terang berapa arnab, saya tak buat langkah ini. Langkah ini langkah pemfaktoran. Kamu boleh abaikan pemfaktoran. Ini sebenarnya pemfaktoran dengan cara mengira arnab kucing itu sama saja. Konsep sama. Okay, yang soalan terakhir. Ini okey kan? Maksud cikgu ni kira arnab ni faham tak maksud cikgu? Faham? Faham ni faham. Yang lain okey? Okey, faham. Okay. Mari faham. Cari okey Arik? Dia tak boleh lelaki saja bersuara kan? Ada masanya lelaki perempuan kena bersuara juga. Mana perempuan ni panggil perempuan seorang? Olivia. Olivia faham? Faham, bagus. Dia bersuara. Cikgu nak dengar suara. Okey, Nurul Izzah.
Ya, Ya, faham tak? Wah, syukur ada puji. tahu. Faham? Ya. Ya, okey, bagus. Jadi laki ada wakil, perempuan ada wakil. Sekarang kita tengok soalan D pula. Soalan D ada taraf, ada tambah, dan ada pula taraf cara macam kuadratik ataupun kembang. Kurungan ungkapan taraf ungkapan. Okey, macam apa? Bila ungkapan taraf ungkapan, ingat tak ada cara lain, kembang saja. Depan taraf depan, depan taraf belakang, belakang taraf depan, belakang taraf belakang. Tak ada cara lainnya, nampak kurungan, otak kena ingat konsep kembang. Ya. Nampak ada kuasa 2, kuadratik kena masuk. Okey. Okey. Itu sebablah kita sedang belajar banyak cara. Bila ada soalan datang, dia kait dengan topik apa, kita konsep apa. You kena buat macam tu. Okay. So, bila 6 darab 1, bila 6 darab 1, dia dapat 6. Bila 6 darab 3 dengan square root 2, 6 dengan 3 adalah nombor biasa. Dia bukan nombor set. Jadi nombor boleh tarak nombor. Nombor tarak nombor 6. Set kat 2 ikut. Dia tarapan dan jarak masuk. Okay. Lepas tu 2 tarak dengan 1. Kekal sama. 2 tarak dengan 2 set 2 tarak ni dengan 2 set 2 tarak 3 set 2. Dia jadi apa? Nombor tarak nombor 6. Set 2 tarak set 2 jadi 2. Kan? Macam tadi kan, setuju tarak setuju ini. Okey, setuju tarak setuju dapat 7. Jadi di sini secara tak langsung kamu sudah boleh nampak satu cara mempermudahkan untuk soalan set. Apa-apa nombor kalau dia set A tarak set A jadi apa? Haswani, jadi apa soalan ini? Set A tarak set A jadi apa? Tidak ada chatting, tak ada. Suara tak ada, chatting tak ada. Halo Haswani. Belum ada suara. Ya, cikgu. Apa jawapan dia? Se-A darah se-A. Dapat jawapan, Haswani? Patutlah kamu tak nampak cikgu. Halo. Halo. Ikut cikgu. Are you okay? Okey, cikgu. Se-A darah se-A dapat apa? A rasanya. A rasanya. A jawapan. Betul. Rasanya tak betul. Okey, kena yakin. Ya, apa-apa yang set darah set dirinya sendiri, nombor yang sama, dia akan dapat nombor di dalam tu. Ingat tu, Kalau tak ingat, ini caranya. Okey, tok caranya. Jadi cikgu nak kamu sambil hafal, sambil faham. Kalau set negatif 2, darah set negatif 2, jadi apa? Ini tekan kalkulator tak dapat ke ni? Set negatif 2 Azhar. Kalau set
17. Tak rasa 17? Jawapannya 17. Tak payah fikir banyak. Okey. Jadi sedua tak rasa 2 jadi 2. 2 tak 6, 12. Okey. Dapatlah jawapan sini. Lepas tu apa dah buat? Ringkaskanlah mana yang boleh diringkaskan. Jadi apa beza soalan ini dengan soalan tadi? Soalan ini dia akan ada hasil tambah nombor bulat saja menjadi 18 dan dia ada hasil tambah nombor set. Okey, nombor set ini macam tambah arnab, 18 ekor arnab tambah 2 ekor arnab menjadi 20 ekor arnab. Ya. Okey. Halo. Okey. Jadi ini adalah soalan mempermudahkan search. Okey. Jadi atas ini adalah contoh-contoh soalan yang melibatkan operasi tambah, tolak, tarak bahagi. Ya, ini adalah ada tambah, tolak, tarak bahagi ya. Okey. Kalau permudahkan untuk soalan yang tak ada tambah, tolak, tarak bahagi. Macam mana pula ni? Ini pula soalan yang tak ada tambah, tolak, tarak bahagi. Permudahkan setiap berikut dalam bentuk A sub B. So, pecahkan 4 nombor di depan biasanya kita tak kacau sebab nombor itu sudah nilai dia sudah tetap, sudah diketahui 4 tu 4, 7 tu 7. Jadi yang depan tu tak risau. Yang merisaukan adalah yang nilai tengah ni. Punca kuasa 27 sama berapa? Sama dengan 5 perpuluhan sesuatu. 5 point something something. 5 point something something tarak 4. 20 point something something. Tapi mana? Dia tak mau jawapan something something. Sebab tidak citu. Bila tak citu, terpaksalah kita biarkan jawapan dalam set. Jadi 27. Kena ingat semua sifil. Ada lagi? Tak ada. Jadi kita pilih yang ini. Ya, punca 27 jadi punca 9 dengan 3. Okey, lepas tu pecahkannya jadi punca 9, punca 3. Punca 9 jadi 3. Punca 3 tak boleh terpemudahkan. Jadi 3 dengan 4 adalah nombor taraf. Yang tak boleh pemudahkan punca 3, biarkannya. Jadi daripada nombor yang besar 24 dengan 27 ni, dia jadi nombor lebih ringkas. Permudahkan. Okey. Jadi sini ada contoh-contoh. Okey. Jadi kamu kena pandai sifil. Ya. Dan sifil yang kamu cari ingat, mesti ada kaitan dengan perfect square. Contohnya 4, 9, 16, 25, apa lagi? Apa lagi? Tolong. 36. 36. Okey, good. Ada lagi? 49. 49, cantik. Ya, Aiman. Ya, teruskan. 64, 81, lepas tu 100. 64, 81, 100. Wah, dia sekali habis semua. Okey, ini antara nombor yang selalu kamu jumpa lah. Ataupun yang selalu kamu akan pakai dalam otak kamu. Sampai kalau 11 tu, 1 to 1 tu, no so selalu lah. Yang depan itu yang selalu jumpa. Okey, jadi itulah halat 7 yang perlu kamu kaitkan. Okey. Soalan terakhir hari ini, kemarin terakhir untuk bahagian permudahkan ini, bawah ni banyak lagi. Ini ada set lagi ni. Cikgu rasa tak sempat sudah. Cikgu henti di sini saja ya. Okay. Contoh 13 ni, dia kata apa ni ya? Tentukan sama ada ungkapan ini adalah set yang serupa atau tidak serupa. Jadi ini ada satu lagi konsep perlu kamu faham. Sebelum ini belajar tentang nombor nisbah bukan nisbah, nombor set bukan set.
Okey. Lepas tu sudah kenal pasti set. Sekarang sudah kenal pasti set. Dia ada satu konsep lagi nak kamu faham. Kalau saya bagi set macam ni, 3 set ini serupa ke tidak? Tidak serupa atau serupa? Jadi apakah syarat menentukan mereka itu serupa? Jadi you kena faham syarat dia. Ya. Jadi sebelum saya rasa teruslah guna contoh. Okey, guna contoh. Adakah ini set ini dengan set ini, nombor set ini dengan nombor set ini, okey, ungkapan adalah sama. 3 ini sama ke tidak? Okey, dia pun perlu gunakan ilmu yang kamu belajar di atas tadi, iaitu ilmu mempermudahkan. Okey, permudahkan. Okey, dia pun permudahkan. Okey. Jawapan akhir 8/3. Okay. Lepas tu nombor yang kedua, ungkapan yang kedua, dia juga gunakan ilmu permudahkan. Okey, dia dapat yang ini. Okey, 15/2. Dan nombor yang terakhir, tak dapat permudahkan. Jangan kamu pilih yang ini. Kalau kamu pilih ini, nanti dia akan jadi set 2, set 3. Akan jadi 2 set. Yang depan ini hanya ada 1 set. Belakang ni 2 set. Memang nampak tak sama kan? So jangan. Dia nak semuanya 1 set, kita semua pun banding 1 set. Okey, dia kekal sama, dia tak mau ubah. Dia angkat itu sebagai yang paling termudah. Okey. Lepas tu kita tengok 18/3, 15/2, 5/6. Ketiga-tiga ini tidak mempunyai faktor nombor tak nisbah yang sama. Apa benda nombor tak nisbah ni? Ya, nombor tak nisbah. Maksudnya yang nombor tak nisbah. Nombor tak nisbah merujuk kepada nombor perpuluhan yang tak dapat ditukar jadi nombor pecahan. Kenapa dia tak boleh tukar jadi nombor pecahan? Sebab dia adalah nombor yang tidak ada ulangan. Nombor yang tak ada ulangan adalah nombor third. Nombor tak berhenti, nombor perpuluhan tak berhenti, yang tidak ada ulangan, itulah nombor third. Jadi, yang dia masukkan ayat di sini, tidak mempunyai faktor. Apa faktor? Ini faktor. 8 darab dengan punca 3. Bila libatkan darab, depan ini faktor 1, ini faktor kedua. Jadi, dia kata, mereka ini tidak mempunyai faktor. Faktor mana? Faktor. Sini ada 2 faktor. 1 8, 1 punca 3. Yang kamu nak rujuk adalah faktor mana? Faktor nombor tak nisbah. Nombor tak nisbah adalah nombor set. Kalau dia kata nombor nisbah, dia merujuk kepada 8. 8 kena serupa. Tapi yang sekarang dia rujuk adalah nombor set yang mesti sama. Ya. Okay. Jadi, nombor set di sini, kita tengok. Set 3, set 2, set 6. Oh, nombor set semuanya lain-lain. Itu kata tidak mempunyai faktor nombor tak nisbah yang sama. Tidak ada yang sama. Ketiga-tiga set tak sama. Dalam ringkasan inilah set maksudnya. 3 perkataan ini adalah rujuk kepada set. Tidak mempunyai set yang sama. Tidak mempunyai faktor set yang sama. Okey, maka ketiga ungkapan ini adalah set tak serupa. Okey? Okey. Kalau kamu nak tengok yang serupa, ini dia. Dalam contoh 12 set 3, 63 set 3,
25 set 3 mempunyai, inilah nombor tak nisbah. Nombor tak nisbah. Okey. Yang sama. Semuanya mempunyai nombor faktor set tak nisbah. Apa saya cakap ni? Nombor tak nisbah sebagai faktor yang sama. Kalau dia sama, maksudnya mereka adalah serupa. Boleh faham? Boleh faham? Faham. Faham? Okay. Banyak bercakap cikgu. Ini pasal konsep ni. Dia bukan banyak mengira, dia tak banyak mengira ni. Ini banyak terang konsep dan buat. Jadi untuk soalan 1 ni, permudahkan ungkapan yang melibatkan set. Tengok, dia punya set semuanya serupa. Ini soalan set serupa. Set serupa senang buat. Yang ini pula, yang soalan 2, kalau saya suruh kamu selesaikan dia, sebelum nak selesaikannya, kamu kena tahu dia serupa ke tidak. Soalnya dia tak terus kamu buat tambah tolak darab bahagi, tak ada. Okay. Untuk kamu boleh buat soalan ini dengan operasi tambah tolak darab bahagi, dia kena ada set yang sama. Baru dia senang buat. Jadi kamu kena kenal pasti. Ada tak set sama? Kalau tak ada, tak dapat buat tu, tak dapat dipermudahkan. Okay. Jadi kena pasti. Sama ada ketiga soalan ni, 5 soalan ini, dalam ini ada 3 nombor. Okay. Adakah mereka mempunyai set yang sama? Kalau ada, baru akan ada lanjutan soalan suatu hari nanti. Kalau tak ada, buat. Berhenti kat sana saja. Ya. Okey. Jadi saya rasa itu dulu. Kenalkan nisbah, nombor tak nisbah. Faktor nombor tak nisbah. Cakap banyak. Nombor, bukan. Set serupa atau set tak serupa. Itu kena pasti dulu. Bila itu kena pasti, barulah nanti boleh belajar satu lagi konsep baru, iaitu istilah baru namanya apa? Konjugat. Set konjugat. Ya. Itu nanti set konjugat, dia ada kaitan dengan set serupa. Ya. Bila boleh tukar set serupa, baru boleh selesai. Okey. Saya rasa itu dulu. Okey, masa pun dah habis. Jadi latihan anda 4.6, 4.5 itu saja. Mari. Kita nak bagi kamu quiz. Quiz. Gimana? Dulu Tadi cikgu sudah siap buka. Sekali dia putus line kompetisi. Bila. Terima kasih. Library. Next. 6 soalan. 7 minit lah. Continue. Then copy. Now I put in the
Okey. Sudah sedia? Okey, tunggu anda masuk Sedia kertas Matematik ini dia mesti ada kira-kira. Jarang cikgu tanya soalan fakta. Siapa nama saya? Tak ada lah soalan macam ni, tak ada. Bila tarikh lahir Cikgu Chun? Cik. Tahun ini tak ada orang lah sambut hari jadi saya ni. You Alex. Saya suka dengan Alex punya nama. Kan? Alex cantik. Cantik kah? Bukan kan? Itu C-A-N. C-A-N is Ken. Cantik. Alex cantik. Daryl Blake. Siapa Daryl lah? Saya masih tercari-cari. Oh, Daryl Isaac. Tadi saya tak nampak kamu. Kamu sudah masuk sini. Baguslah. Berapa orang sudah? Saya tak nampak ni. Semua sudah masuk? 22 orang. Ikut cikgu ada 27. Ada 5 lagi belum berjaya masuk. Kali ini cikgu kira masa. Habis masa saya tutup. Okey. 1. Yang lain tu belum masuk. Siapa lagi kat dalam ni? 2. 2. Anak saya belum kira. 2. 1. Ada bunyi pop, maksudnya masuk lah. 24, okey. Ada lagi? 2. 2, 3. 3, 4. 5. 6. kira sampai 10 bapak mula. 7. 8. 9. 10. Jahat dia. 10. Dia kacau kamu orang ini.
Anik, Daryl, Justin, Olivia. Cap cikgu. Sangkut cikgu. Tu cikgu tengok, kenapa boleh tak bergerak? Ni mesti ada line problem ni. Okay. Teruskan, tak apa. Okay. Kebanyakan sudah selesai. Setakat ini yang jadi tempat pertama, Tarian Siti Hajar. Yang kedua, Clarissa. Okay. Ketiga, Isaac. Isaac pula. Iza. Okay, Iza. Keempat, Evanison. Ya. Jadi saya rasa cikgu masa itu cikgu biarkan saja. Mana yang nak habiskan tu, okey. Farid boleh habiskan saya. Anik boleh habiskannya. Daryl juga boleh habiskannya ya. Okay. You just go on.
sambil kawan-kawan habis, kita pun dah sampai penghujung. Jadi cikgu sebelum nak tutup sesi kita, cikgu nak tanya anda semua. Kalau katakan nak tak kelas tambahan waktu malam. Kelas tambahan untuk tanya soalan, latihan, matematik boleh, MS pun boleh. Okay. Kalau ada yang rasa mau, adakah? Ada yang nak tak? Boleh cikgu? Ya. Kalau ada, then tetapkan satu malam. Okay, satu hari waktu malam mungkin sejam ke 1 jam setengah kan. Tengoklah keadaan kan. Jadi cikgu boleh buka sesi. Kamu nak tanya soalan latihan yang sebelum ini pun boleh. Apa-apalah. Matematik pun boleh tanya. Cikgu boleh juga jawab. Untuk tolong untuk membantulah. Itu kira kelas tambahan lah. Tapi free ya. Jangan nak bayar-bayar. Okey. Jadi kalau ada memang nak, jadi cikgu minta nanti dalam grup sama-sama dalam grup bolehlah bincangkan satu hari masa yang sesuai, lepas tu cadang kepada cikgu. Okey. Dan kita boleh cikgu boleh tengok macam mana, waktu mana yang bagus. Boleh? Okey. Kalau macam tu setakat itu dulu lah. Sudah habis kan kawan kita 2 orang tu, 3 orang tu. Kita tengok dulu. Anik dengan Fazli masih okey teruskan. Dia kata masa tak cukup. Cikgu, Yes. kalau cikgu buat kelas tambahan malam tu, semua orang wajib kah? Tak juga. Mana-mana okey. yang ingin nak masuk. Yang penting tu untuk bincangkan latihan sebelum lah. Latihan yang sebelumnya masih ada kekeliruan. Tak sempat kita nak bincang satu-satu tu kan. Sebab waktu pagi macam ini, petang macam ni, cikgu banyak kepada mengajar benda baru, topik baru. Jadi kadang-kadang tak sempat nak bincang latihan sangat. Okay. So kalau tak ada, serahkan kepada ketua kelas. Terima kasih. Halo ketua kelas. Nurul Ain. Nur Asyirat. Kejap. Apa Mana sesi? Ain? Mana Ain? Ain tak bersuara. Mana dia? Ada tu. Dia masih dalam kelas. Saya adalah. Silakan. Terima kasih Cikgu Chun. Terima kasih, cikgu. Terima kasih Cikgu. Bye. Okay, thank you. Bye-bye. Bye cikgu. Cikgu. Bye cikgu. Bye. Farid, jangan lupa tutup recording. Saya boleh tutup sendiri.